Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Maksudnya, kami akan perlihatkan kepada mereka, pada manusia, tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami di seluruh pelusuk bumi ini dan juga di dalam diri-diri manusia. Moga-moga akan jelaslah kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sedap penonton dikasihi sekalian, para ulama menyebut ada dua jenis ayat-ayat Allah. Satu, ayat makru'ah, ayat-ayat yang dibaca, yakni Al-Quran, dan juga ayat manzurah, iaitu ayat-ayat yang dilihat, yang diobserve, yang diperhatikan oleh manusia. Moga-moga semua ini akan menambahkan kekuatan iman, kekuatan akidah kita yang selalu kita ulang-ulang ungkapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. تكبير! 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 الحمد لله. مولاي صل وسلم. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan haji, tuan hajah kerana terus setia di Madrasah Akidah. InsyaAllah kita berusaha sedikit demi sedikit untuk menambahkan ilmu kita. Moga-moga semua ilmu yang kita pelajari dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memantapkan lagi akidah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Tadi di awal tadi saya ada menyebut bahawa para ulama membahagikan ayat-ayat Allah kepada dua kategori. Satu yang disebut ayat makru'ah, iaitu ayat yang dibaca. Ini dimaksudkan dengan Al-Quran, yang ini dibaca. Satu lagi ayat manzurah, iaitu ayat-ayat yang dilihat. Mungkin penonton di rumah nak saya ulang. Ayat makru'ah yang dibaca, yakni Quran. Satu lagi kategori manzurah, iaitu yang dilihat, yang diobserve, yang diperhatikan. Iaitulah kejadian alam ini. Dan Islam sentiasa menuntut kita supaya memerhati, supaya berfikir dan melihat di sebalik itu adalah kekuasaan Allah yang maha hebat. InsyaAllah madrasah kali ini kita akan terus berbincang lagi berkenaan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kita rasa kerdilnya kita merasa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan bincang pada kali ini surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Saya silakan salah seorang tolong baca. Boleh, silakan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Hasbuk. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai orang lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengan mereka. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan dijadikan antara kamu suami isteri
perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tengok gambar tu. Nampak? Allah. Comel. Kenapa nampak tu? Nampak orang kahwin. Okey, nampak gambar orang kahwin. Macam tu. Ke terbayang diri sendiri? Belum lagi kan? Insya-Allah kami soon. Insya-Allah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah mensyariatkan kahwin. Allah menjadikan orang perempuan diciptakan untuk lelaki. Lelaki diciptakan untuk perempuan. Allah sebagai pencipta manusia, Allah tahu naluri manusia. Allah tahu bahawa manusia ni nak mengasihi, nak dikasihi, lalu disyariatkan perkahwinan. Ayat ini menunjukkan pada kita supaya kita berfikir tentang kebesaran Allah. Apa lagi kehebatan Allah dalam bab kahwin ni? Nak kahwin tak? Nak kahwin? Dapat anak Ustaz. Bila kahwin dapat anak. Kan? Betul lah, bila kahwin dapat anak, tapi sekarang ni yang tak kahwin pun ada dapat anak. Itu masalahnya. Cuma maksud saya tadi pada kejadian adanya berpasangan ini. Apa lagi kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatukan antara keluarga. Ya, menyatukan antara keluarga. Antara keluarga dengan keluarga. Ini Islam ada satu sistem sosial. Sistem menyusun masyarakat melalui perkahwinan. Manusia ini bukan binatang. Sebenarnya ini adalah suatu tanda kekuasaan Allah yang mana Allah tahu jiwa manusia. Jiwa manusia kalau berseorangan dia akan kesunyian. Dan dia ada yang dia kawan sama-sama kawan kat sekolah, kat tempat kerja, tapi bagi seorang lelaki dia perlu teman perempuan, perasaan lain. Kan, bagi orang perempuan, dia ada kawan-kawan kat ofis, kat sekolah, kawan-kawan perempuan. Tapi dia perlu kepada seorang lelaki. Ini Allah yang mencipta perasaan tersebut. Allah yang mencipta perasaan tersebut. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang dibaca tadi, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah yang mewujudkan perasaan kasih sayang tersebut. Betapa hebatnya Islam. Dan ini akidah kita. Islam memahami jiwa manusia, tapi Islam susun dengan cantik, meraihkan, tapi ada batasan-batasan. Cuma hari ni ada juga manusia yang Allah Ta'ala kata lelaki dan perempuan berpasangan, tapi ada juga yang songsang. Macam mana songsang? Sama jenis. Sama jenis. Sama jenis tu macam mana? Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Laki dengan laki, perempuan perempuan. Allah, malu kat lembu. Lembu kata lembu jantan cakap aku cari lembu betina. Ada tak lembu jantan cari lembu jantan? Malu kat lembu. Kan? Walaupun di barat mereka mendakwa maju, tapi lebih hina daripada binatang. Kambing kata, aku tak ada pun mengorak kambing jantan. Semua kambing jantan mengorak kambing betina. Bagaimana manusia yang Allah bagi akal jadi abnormal, jadi tak normal. Kerana apa? Kerana mereka jauh daripada panduan ilahi. Mereka jauh daripada panduan the creator, Allah yang mencipta manusia. Dan ini sebenarnya tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri, yang mesti kita fikirkan. Kehidupan berkeluarga ini adalah nikmat daripada Allah yang mesti kita sentiasa hargai dan syukurinya dan bajai dengan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala seterusnya. Teruskan bersama-sama kami untuk sentiasa menghargai, mensyukuri nikmat iman dan akidah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib wa sallim daiman abadan ala habib. Alhamdulillah, kita teruskan perbincangan kita di Madrasah Akidah ini. Dalam ilmu akidah, kita dituntut untuk sentiasa menggunakan akal anugerah Allah ini supaya sentiasa berfikir. Kita melihat perkara yang berlaku, kita melihat alam ini bukan sekadar satu layer, satu lapis. Tapi kita melihat, kemudian kita berfikir dan kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca surah Ar-Rum ayat 21. Next, ayat yang seterusnya Allah mengajak lagi supaya kita berfikir, iaitulah firman-Nya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda, di antara ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Saya maksudkan tadi apa makna ayat? Ni ayat apa ni? Ayat makru'ah yang kita baca.
Maksud ayat ni ialah dia kata di antara ayat-ayatnya lagi ialah penciptaan langit dan bumi. Dulu kita bincang dah langit dan bumi. Dan juga waqtilafu alsinatikum, berbeza-bezanya lidah-lidah kamu. Dan juga berbeza-bezanya warna-warna kamu. Ini kata ayat Quran surah Rum ayat 22 ni antara tanda-tanda, antara ayat-ayat kekuasaan Allah. Ini ayat apa ni? Bila sebut berbeza lidah, berbeza warna ni. Ayat apa? Makru'ah ke manzurah? Manzurah. Apa makna manzurah? Kejadian alam. Manzurah yang boleh dilihat. Perbezaan lidah. Apa maksud perbezaan lidah ni? Bahasa yang dituturkan. Bahasa yang dituturkan bukan lidah panjang, lidah pendek. Itu boleh juga. Itu boleh juga. Betul lah tu. Tapi maksud di sini ialah berbeza lidah ni berbeza bahasa. Kemudian berbezanya warna-warna. Macam mana warna? Warna kulit. Macam mana warna kulit? Ada yang putih, coklat. Ada yang gelap, ada yang putih macam saya kan. Saya ni putih kan. Ada makna warna. Ada orang dia ni hitam manis, ada masam manis, ada hitam legam, ada putih dan sebagainya. Subhanallah. Makan nasi yang sama tapi warna lain. Jadi di mana kita melihat inna fi dzalika laayatin lil alimin, sesungguhnya ini semua adalah ayat pada orang-orang yang mengetahui, orang yang berfikir. Di mana kita boleh melihat kehebatan ciptaan Allah ni? Kita melihat perkara, kita nak highlight dua perkara ni, beza lidah, beza warna. Di mana? Dekat Malaysia pun kita boleh lihat, Ustaz. Dekat Malaysia. Tengok kita ada kaum Cina, putih sikit. Melayu putih banyak. Melayu coklat manis orang panggil. Coklat manis. Sawo matang. India pula hitam manis. Hitam manis. Dia kepelbagaian dekat Malaysia je. Dekat Malaysia, dekat dunia. Kalau dekat dunia Ustaz, macam dalam kita pergi haji kan, kat Mekah kita tengok dekat Mekah tu di mana bangsa satu dunia ada yang gelap, yang hitam, yang kuning cair, kuning pekat, semua ada Ustaz. Subhanallah. Ini memang tepat. Kalau di Malaysia kita nampak dah, kalau hari sambutan hari kemerdekaan, kita tengok pelbagai-bagai warna, pelbagai-bagai bahasa. Yang sebut tadi Cina, India, Melayu kan, banyak lagi bahasa. Orang-orang Malaysia yang di Sabah, di Sarawak, Jawa Ustaz, di pelbagai bahasanya. Yang bahasa Melayu pun ada pelbagai slang. Ganu ada, Kelantan ada, Kedah ada, dan Perak ada, Penang, pelbagai. Why? Pernahkah kita berfikir makan nasi yang sama, makan ikan yang sama, minum air yang sama, berada di negara yang sama, tetapi kenapa berbeza ini semua? Ustaz, kenapa? Ya. Tapi kalau kita tengok penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala memang cantik. Apa yang Allah rancang, apa yang Allah takdirkan memang cantik. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maknanya setiap yang ditentukan tu memang ada takdir dia. Contohnya macam tadi Ustaz cakap, kawan-kawan ada sebut tentang apa, berlainan bahasa, berlainan kaum. Tapi sebenarnya Ustaz, kalau kita tengok daripada segi asasnya sebenarnya adalah akidahnya sama, Ustaz. La ilaha illallah, Ustaz. Akidah asas kesatuan ummah, kan? Kalau tengok bagaimana yang disebut tu, kemudian tadi ada sebut masa di Mekah, ibu-ibu, tuan-tuan haji, tuan hajar di rumah ingat pengalaman ketika menunaikan umrah. Ingat pengalaman ketika menunaikan haji. Bagaimana kita tengok bangsa yang tak pernah kita lihat. Yang dari Afrika, yang dari Rusia, yang dari Amerika, pelbagai. Tetapi mereka disatukan dengan akidah. Mereka disatukan dengan matlamat, visionnya mencari keredaan Allah. Mereka disatukan dengan tawaf satu pusingan. Mereka disatukan dengan Kaabah yang satu yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan akidah Islamiah. Dia menjangkau berbezanya lidah, berbezanya bahasa, berbezanya warna kulit tidak menjadi penghalang. Bagaimana perkataan cantik dan handsome? Perkataan cantik adalah suatu perkara yang subjektif. Subjektif, cantik, handsome. Ada orang kata putih cantik, tidak semestinya. Itu subjektif. Saya ingat saya pernah ada masa zaman saya belajar di Yaman dulu, kawan dari Somalia.
Kawan saya dari Somalia. Somalia macam mana? Warna putih ke kuning sawah matang? Gelap. Somalia gelap, orang Afrika. Gelap-gelap manis. Dia belajar rajin. Memang akhlak bagus, sembahyang rajin, ilmu pun bagus. Dia ditawarkan seorang gadis dari negara Yaman. Adalah lecturer nak bagi anak perempuan dia kat pelajar Somalia ni. Tapi Somalia tak nak. Minta maaf lah saya sebut orang Arab Yaman ni memang terkenal lah cantik dari biasanya. Tapi pelajar Somalia ni tolak. Orang tanya kenapa you nak yang mana? Dia nak Somalian juga. Oh, man in black kan. Bagi dia itu yang cantik. So cantik semua ini adalah subjektif. Bukan warna yang menentukan, bukan bahasa yang menentukan, tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Taala menjadikan kepelbagaian ini untuk apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling kita berkenalan, kita saling top up, kita saling membantu sesama kita. Kena fikir perkara ini sebenarnya. Bila kita melihat kepelbagaian ni, di sana ada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Makan sama, DNA dari segi sistem pun sama. Kan? Melalui proses janin embriologi yang sama. Tetapi inna fi dzalika laayatin lil alimin. Padanya ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini boleh disatukan dengan akidah, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terbukti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujud kasih sayang sesama mereka. Bilal bin Rabah dari Afrika, Muhammad bin Abdullah dari Mekah, Salman Al-Farisi dari Parsi, Suhaib Ar-Rumi, dan pelbagai latar belakang, bangsa yang berbeza, bahasa yang berbeza, tetapi mereka disatukan oleh akidah yang satu, disatukan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun di antara tanda kekuasaan Allah yang mesti kita fikir-fikirkan. Boleh? InsyaAllah. Belum ni tengok orang berbelah bangsa ni pernah fikir. Pernah nampak ke? Nampak oh cantik baju dia, oh cantik topi dia, oh cantik pakaian dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena mula berfikir supaya kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وخير. Alhamdulillah, kita teruskan perbincangan kita untuk melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada penonton yang tertanya-tanya, kenapa Ustaz asyik duk bincang nak guna akal saja? Kenapa nak ajak untuk kita perhatikan alam? Ini memang satu tuntutan dan kita akan jalankan madrasah kita ni, insya-Allah ada stages dia, step by step. Kita akan pergi satu peringkat dan semua apa yang kita ketengahkan ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita supaya memerhati alam. Ini akidah sebenarnya. Akidah bukan sekadar belajar baca ayat-ayat Quran saja, tetapi tuntutan daripada ayat tersebut untuk menguatkan akidah. Tadi sebelum kita rehat tadi, Nik ada nak tanya apa? Saya nak kongsikan pengalaman saya. Okey. Di universiti saya ada seorang pensyarah yang mana dia negara dia Ivory Coast. Ivory Coast ni di Afrika kan? Di Afrika, tapi zaujahnya ataupun isterinya adalah orang Malaysia, iaitu daripada Kelantan dia, Ustaz. Dari Kelantan? Dari Kelantan. Masya-Allah. Suami Ivory Coast. Isteri dari Kelantan. Masya-Allah. Nik dari Kelantan. Isteri dari Somalia. Nak? InsyaAllah. Tapi dia boleh, kehidupan dia boleh kan? InsyaAllah. Takut dapat anak. Mereka boleh terus kehidupan. Dan sebenarnya ada pendapat Allah Alam lah, kalau doktor-doktor dekat luar boleh bagi pandangan ataupun pakar psikologi ke, ada yang menyebut bahawa kahwin campur ni anak itu dia advance sikit. Wallahu alam dari segi IQ ni katanya lebih genius. Wallahu alam. Tapi asasnya hebat tak hebat pun kena kembali kepada akidah. Kembali inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Itu contoh yang menarik tadi. Suami dari Ivory Coast, isteri dari Kelantan. Kita tengok gambar kita ni. Ya Allah, ni kat mana ni? Ni pelbagai bangsa ni. Ada warna cerah, ada warna gelap, ada baju kurung, ada pakai sari, ada yang berbagai.
Ini sebenarnya kita bukan sekadar nak melihat, katakanlah kita tengok gambar macam ni ataupun ini gambar masa sambut merdeka kot ni. Ini masyarakat Malaysia. Ini semua sebenarnya bukan sekadar kita nak tengok suka-suka, tetapi Al-Quran mengajar kepada kita supaya berfikir, supaya observe perkara ini. Dan penonton yang dikasihi sekalian, kita tidak melihat satu ini saja yang tersurat. Kita kena lihat juga yang tersirat. Ini antara ayat Allah. Kita sambung ayat terakhir untuk episod kali ini, surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara ayat Allah ialah manamukum bil-lail wan-nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara ayat-ayat ni, ayat manzurah lagi, ayat yang kita kena perhati, kena fikir, ialah apa dia? Tidur kamu semua. Tidur kamu pada waktu malam dan pada waktu siang. Apa pula ni kehebatan kekuasaan Allah pada tidur? Kita nampak dekat sini Ustaz, pada pandangan saya lah. Bila manusia ni bukan robot, dia memerlukan waktu rehat dia. Jadinya Allah tahu yang manusia ni bukan boleh bekerja sepanjang masa. Allah akan tentukan bila kita perlukan rehat, kita perlu tidur. Ada masa untuk tidur. Ada masa untuk tidur, ada masa untuk berehat. Ada tak yang pernah tak tidur 3 hari betul-betul? Ada? Saya pernah. Rumah ada yang ada pengalaman. Ada yang dia kata saya tak tidur 3 hari betul-betul sebab adalah sebab masing-masing tu. Lepas tu dia tidur je tak bangun. Takut dia tidur 3 hari betul pula. Lepas tu dia tidur 3 hari betul-betul. Tak apa kalau 3 hari betul-betul. Takut selama-lama betul-betul. Takut jadi ashabul kahfi. Dia dah jadi ashabul kahfi. Itu bukan ashabul kahfi dah. Ni jadi bila keadaan macam ni sebenarnya kita dah tak normal. Allah dah jadikan waktu tidur, Allah jadikan tidur sebenarnya menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi adakah pernah kita fikir ayat surah Rum ayat 23 ni menuntut kita supaya berfikir tentang tidur? Suka tidur? Suka Ustaz. Suka tidur? Biasa tidur dalam kelas? Tak kan? Tidak penonton di rumah yang dikasihi sekalian. Tidur, ada orang tidur 8 jam, ada orang tidur 6 jam. Ada orang dia pergi dengar ceramah, itu paling dia minat tidur kan. Masa dengar khutbah Jumaat, imam baru ittaqullah, dia dah bismika Allahumma ahya wa amut. Imam baru je Rabbana Allahumma fil lil mu'minin, baru dia sedar balik. Macam mana tidur dalam majlis ilmu dapat pahala tak? Dapat Ustaz. Dapat Ustaz. Apa? Tidur dalam majlis ilmu dapat pahala? Pahala berada di majlis ilmu. Masya-Allah, ni mesti suka tidur. Pernah Pengalaman Ustaz. Memang insya-Allah kita yang hadir majlis ilmu dapat pahala. Walaupun tertidur dalam majlis ilmu, insya-Allah dapat pahala. Tidur depan TV Ustaz. Datang hadir majlis ilmu sebab masing-masing tu dia niat dia bersungguh nak hadir majlis ilmu. Yang dengar kuliah subuh, yang pergi dengar kuliah zuhur kat office, biasalah. Saya tak kisah. Kalau saya ceramah ke mengajar, kalau orang tidur kita tak kisah. Sebab kita faham keikhlasan dia nak hadir majlis ilmu tu besar dah rahmat. Dia nak hadir majlis ilmu, tapi kita fahamlah macam kuliah subuh kan. Ibu-ibu ada yang dia nak pergi dengan kuliah subuh tapi dah malam tadi anak demam, anak sakit perut, anak tak boleh tidur, bapa anak tak boleh tidur, ada kan. Jadi dengar kuliah subuh dia tertidur. Nak buat macam mana? Keikhlasan dia nak hadir tu Allah dah kira sebagai pahala. Tapi yang tak tidur itu lagilah besar pahalanya. Cuma ayat yang kita bincang, ayat 23 surah Ar-Rum ini, Allah nak mengajak manusia supaya berfikir. Macam mana ketika kita tidur? Tidur ni adalah mati yang kecil. Kita tidur, kita dengar tak orang bercakap kat luar? Tak dengar. Mata kita boleh melihat tak? Tak. Tapi jantung kita bergerak tak? Gerak. Oksigen masuk tak? Masuk. Carbon dioxide keluar tak? Keluar. Kalaulah jantung kita pun tidur macam mana? Tidur selamanya. Kan? Itu kena panggil van jenazah lah. Tapi inilah kekuasaan Allah. Bagaimana sistem, ada sistem yang stop, ada sistem yang terus berjalan. Inilah kehebatan Allah. Allah tahu kita perlu ada masa untuk rehat. Manusia perlu rehat. Tapi rehatnya rehat jasad. Rehat mata, rehat pendengaran, rehat mulut. Jantung Tak ada. terus berjalan. Subhanallah. Siapa yang menjaga ini semua?
Siapa yang menyusun sistem badan yang hebat? Siapa yang menganugerahkan tidur kepada manusia? Tanyalah di luar sana orang yang tak dapat tidur. Betapa besarnya nikmat Tidur. Sakit apa tu? Sakit tak dapat tidur ni. Insomnia. Kan? Oh, tanyalah para penonton di luar sana yang kena penyakit ni, ya Allah, nak tidur malam pusing kanan, pusing kiri, tengok orang sebelah tak boleh tidur. Menunjukkan bahawa tidur ini adalah satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kita sentiasa syukuri nikmat ini dan lihatlah kehebatan, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik nikmat ini. Moga-moga kita terus dengan keimanan, kita terus istiqamah dan kita terus berpegang bahawa hanya akidahlah yang akan menjadi asas kepada kesatuan ummah kita, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Huwal habib